Assalamualaikum warahmatullahi petang ni Akhidin cadang nak baca salah satu hadis yang ada dalam kitab ni. Dah lama benar tak baca kitab ni. Beli kitab ni dah lama dah, 2012 dulu kalau tak silap. Dah 8 tahun kan. Ni baru nak buka balik. Okey, buku ni bertajuk Manifesto, bukan Manifesto Pilihan Raya, Manifesto Intisari dan Rahsia dalam Pemikiran dan Pengamalan Islami, karya guru kami Ustaz Muhammad Zaidi Abdullah. Beliau ni merupakan seorang pemikir, pengkaji, juga banyak menulis. Yang antara yang beliau selalu kaji adalah mengenai kesusastraan, persuratan Melayu, dan mengenai alim ulama' di tanah Melayu kita ni. Dan hasil daripada kajian-kajian beliau tu, beliau akan tuliskan dalam buku-buku beliau. Apa yang menarik, bahan-bahan yang beliau tulis berdasarkan kepada sumber prima, sumber pertama, bukan sumber sekunder yang kedua ataupun yang lain-lain. Okay, kita baca sikit, mudah-mudahan mengalir pahala untuk guru kami lah, Ustaz Zaidi bin Abdullah, Ustaz alim ulama' yang telah banyak berkhidmat, insyaAllah. An Amru bin Maimun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin ightanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa faraghaka qabla syughlika wa ghinaka qabla faqrika wa syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika. Telah diceritakan kami, yakni Abu Naim serta sahabatnya, oleh Abdullah bin Muhammad, katanya telah diceritakan kami oleh Muhammad bin Shibli, katanya telah diceritakan oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah, katanya telah diceritakan oleh Waqi' daripada Ja'far bin Barqan, daripada Ziyad bin Al-Jarrah, daripada Amr bin Maimun, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, rebutlah 5 peluang sebelum 5 perkara. Hadis ni masyhur, kita dah biasa dengar. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Yang ketiga, kayamu sebelum papamu miskin. Yang keempat, mudamu sebelum tuamu. Dan sihatmu sebelum sakitmu. Hadis ini menunjukkan, kama qala Nabi SAW, hadis ini menunjukkan keprihatinan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Pada asasnya, hidup ini terbahagi kepada 2 keadaan penting. 2 keadaan ini merupakan proses kehidupan yang akan menjelang dalam hidup seseorang. Kehidupan yang dijalankan sama ada yang berkaitan dengan tuntutan agama Islam ataupun tuntutan rutin harian harus dirancangkan. Hadis ini melibatkan perancangan dalam hidup. Semasa hayat di kandung badan harus diperbuat sesuai dengan kita sebagai hambanya. Waktu terluang atau kelapangan harus diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Kerana apabila masa sibuk sedang dialami, maka aktiviti harian akan terhad. Mungkin juga tidak menumpukan jika berlaku kemungkinan-kemungkinan yang lain. Seseorang yang dikurniakan harta kekayaan dunia harus menggunakannya dengan sebaik mungkin, dengan kekayaan berupa menjadikan diri sebagai orang yang melakukan kebajikan. Dengan pendapatan yang baik, kita dapat menjalani hidup dengan lancar dan tidak mengganggu akal fikiran. Begitu juga orang yang hidup sederhana masih berupaya buat kebajikan semampu mungkin, tetapi harus disedari, orang yang miskin yang tertanam keimanan yang kuat serta amalan yang baik juga memiliki keutamaan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala
Amin ya rabbal alamin. Hadis ini turut berpesan tentang usia muda. Usia muda harus digunakan sebaik mungkin. Pada usia inilah pelbagai perkara boleh dilakukan. Ini kerana apabila usia tua, tubuh badan mulai lemah dan pelbagai rintangan akan timbul, seperti anak cucu. Akhir sekali, hadis ini berpesan tentang kesihatan. Kesihatan yang baik jelas merupakan peluang bagi melakukan aktiviti harian yang bermanfaat dengan lancar. Hendak beramal pun mudah. Tetapi apabila kesihatan mulai terganggu atau sakit sedang menyerang kita, maka banyak perkara yang tidak boleh dilakukan. Ringkasnya, pada ketika kita hidup, jika beramal dengan sebaik mungkin, terutama pada waktu lapang, diperolehi, ditambah pula dengan pendapatan yang menyenangkan hidup, dengan kesihatan yang baik, terutama di waktu muda yang masih kuat anggota tubuh badan, maka bererti kita sebagai manusia telah berjaya merebut peluang dalam hidup yang sementara ini dengan kepuasan yang tinggi. Kepuasan hidup penting, tuan-tuan. Ini menunjukkan Islam menyarankan perancangan hidup sesuai dengan keadaan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bacaan hadis ini secara ringkasnya mendapat manfaat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan anda semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.